Okey, selamat Hari Raya yang Syawal yang kelima, selamat Hari Raya. Harap-harap semuanya masih dalam mood raya dan mood belajar. Okey, hari ni cikgu nak pergi kepada tajuk baru tajuk reka bentuk mekanikal. Bolehlah ni mulakan walaupun tak ramai okeylah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi bolehlah cikgu mulakan untuk tajuk baru, tajuk reka bentuk mekanikal. Sebelum tu cikgu dah cikgu ada kongsi satu gambar dekat grup WhatsApp kita. Kalau tengok dekat grup WhatsApp tu ada gambar lampu tidur. Lampu tidur lah menggunakan pen 3D dia buat kasut dengan buat bola itu pelajar perempuan yang buat reka bentuk tu adalah daripada hasil kerja pelajar perempuan dengan menggunakan pen 3D sahaja dan sedikitlah komponen elektrik dekat situ jadi benda ni jadi cikgu sangat puas hati dengan hasil kerja Cikgu rasa kamu juga boleh buat benda ni. Okay, cikgu nak kongsi slide dengan awak semua. Boleh nampak tak cikgu kongsi slide PowerPoint? Reka bentuk dan teknologi tingkatan 2 mekanikal. Nampak. Okey, nampak Anissa. Syafika, kau pakai kuih raya ke? Tak nak bercakap dengan cikgu tu kau pakai kuih raya ke? Makan lemah ke apa? Okey, tak apa. Kalau nampak tu bagus. Kalau tiba-tiba suara cikgu tak keluar ke, tak dengar ke, bagi tahu kan cikgu shock sendiri pula. Okey, reka bentuk mekanikal Kita tengok apa yang awak nak belajar dalam tajuk mekanikal ni. Okey, pertama sekali kamu kena tahulah apakah itu mekanikal. Sistem mekanikal ialah satu sistem yang menggabungkan komponen-komponen mekanikal yang bergerak, bertindak memindahkan suatu sumber gerakan kepada gerakan yang lain, membolehkan sesuatu produk berfungsi untuk melakukan sesuatu kerja, mengurangkan penggunaan tenaga manusia dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Reka bentuk mekanikal ialah membina peranti baru menggunakan sistem mekanikal bagi melakukan sesuatu tugas yang dikehendaki. Secara ringkas apa yang kamu faham tentang mekanikal? Apa yang kamu rasa macam mekanikal? Apa dia mekanikal? Kenapa? Apa fungsi mekanikal? Untuk apa? Apa fungsi mekanikal? Kenapa kita kena belajar mekanikal ni? Kenapa? Mekanikal. Apakah itu mekanikal? Kenapa kita nak menghasilkan, kenapa kita kena belajar mekanikal? Cepat. Siapa tahu kenapa? Cikgu ambil satu barang cikgu ambil satu barang sekejap yang bila awak tengok nanti awak akan rasa ini kenapa kita belajar mekanikal. Kejap tunggu kejap.
Okey ni, permainan kereta kanak-kanak ya. Ni cikgu tunjuk satu contoh kereta permainan ataupun bukan kereta ni ya. Ini adalah macam apa panggil? Buaya. Buaya yang bila kita pusing-pusing ni, ni kan dia boleh bergerak. Dia boleh bergerak benda ni. Dia boleh bergerak. Dan cikgu pastilah ada juga dekat antara kat rumah awak, adik-adik awak punya mainan kecil-kecil kan. Bila kita geser dia boleh bergerak. Roda ni boleh bergerak. Bila kita lepaskan dia bergerak. Okey, kenapa dia boleh bergerak? Sebab apa? Okey, disebabkan apa agak-agak? Kalau awak buka benda ni, awak buka alat permainan ni, awak buka benda ni, awak akan nampak satu gear kat dalam ni. Ada gear gear tu untuk apa? Kenapa? Apa fungsi gear tu? Fungsi gear tu sebenarnya dia nak menggerakkan roda-roda ni. Jadi sebab tu awak kena belajar mekanikal. Sebab salah satu komponen mekanikal adalah gear. Gear tu nak menggerakkan roda ni. Dalam permainan kanak-kanak, dalam permainan budak-budak ada banyak sangat komponen mekanikal. Salah satunya gear. Kalau cikgu pecahkan ni, cikgu punya permainan ni, alat ni, nanti cikgu boleh ambil satu gear kat awak. Ataupun nanti lah cikgu tengok anak cikgu punya permainan yang dah rosak-rosak, cikgu buka, cikgu akan ambil satu gear kat dalam tu ya. Bukannya gear kereta tau. Awak jangan ingat gear kereta tu ya. Gear kereta tu bukan. Satu gear tu kecil je. Kalau ada permainan kanak-kanak awak buka, pecahkan dia, ambil gear tu. Gear tu fungsi dia nak menggerakkan sama ada roda ni ni roda ni. Ni nak menggerakkan benda-benda ni Okey. Kita sambung. Okey. Dia kata reka bentuk mekanikal ialah membina peranti baru menggunakan sistem mekanikal bagi melakukan sesuatu tugas yang dikehendaki. Kita tengok. Okay. So dalam mekanikal, prinsip mekanikal kita ada input, kemudian kita ada proses dan kita ada output ya. Di mana input tu adalah gerakan mula dekat nombor 1 ni kalau tengok ni. Lepas tu kita ada dua proses kawalan ni yang mengawal dia. Kemudian kita ada 3 output ataupun pergerakan akhir. Ini kita panggil dia sebagai komponen mekanikal jugalah benda ni. Benda apa agak-agak ni? Siapa tahu benda apa ni? Lelaki ya, agak apa dia ni? Gambar apa ni agak-agak ni? Gambar apa ni lelaki? Ada tahu tak? Tak tahu? Tak ada. Dah tahu type kat tepi tu apa dia? Gambar apa tu? Okay. Seterusnya. Okey, ini pun sama ini pun ada komponen mekanikal kat dalam penggunaan alat ni. Pertama, dalam menghasilkan output ni, kita mesti ada input, iaitu gerakan mula, kemudian proses, kemudian output. Gerakan mula tu awak tengoklah dia nak menggerakkan benda ni. Lepas tu proses, kemudian ada output. Ni pun agak-agak apa dia ni. Okey. Jadi dalam reka bentuk mekanikal ni apa yang awak nak pelajari adalah pertama sekali kita kena pasti komponen mekanikal. Lepas tu kita nak jelaskan bagaimana sistem mekanikal tu berfungsi pada produk yang dipilih. Kemudian menghasilkan lakaran 3D, menganalisis kesesuaian komponen, membuat rumusan, membina gadget mekanikal. Ini kita nak bina gadget Ini cikgu akan suruh bina gadget yang paling senang sekali. Nanti cikgu beritahu. Okey, memberi cadangan untuk penambahbaikan kepada sistem tersebut berdasarkan pandangan murid. Okey, pertama sekali kita akan belajar tentang komponen mekanikal. Kalau kamu ada buku teks, boleh je buka buku teks Buku teks ni muka surat 43 kalau siapa ada buku teks. Kita nak tengok apakah antaranya komponen mekanikal yang biasa memang ada dalam kehidupan kita alat-alat yang kita gunakan kat rumah tu kebanyakannya semuanya ada komponen mekanikal Kalau alat yang awak guna tu tak ada komponen mekanikal, maksudnya berdoa lah cakap berdoa.
Sebab apa-apa saja alatan yang berputar, bergerak, berpusing, semuanya ada alatan ataupun ada komponen mekanikal kalau kata paling senang lah stapler stapler yang kamu guna, stapler yang hari-hari awak guna nak stapler kertas pun dekat situ pun kita ada komponen mekanikal tak kira lah apa-apa saja ni alatan mesti ada komponen mekanikal. Boleh je buka buku teks muka surat 43 ni. Sekejap lagi awak kena buat benda ni Okey, antara beberapa komponen mekanikal yang kita nak belajar, yang pertama sekali gear, pautan, tuas, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelonsor, galas berbola, rindu dan rantai Ini antara-antaranya lah. Ini antara beberapa komponen mekanikal yang kita nak belajar lah. Okay, kita tengok yang pertama sekali. Okay, yang komponen mekanikal yang pertama yang kita kena tahu adalah tentang gear gear ini antara beberapa jenis gear Okay, gear ni adalah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Nanti kalau tengok kutel, awak tengok contoh apakah fungsi gear. Gear ni adalah untuk memindahkan kuasa. Dan setiap gear ni ada gigi-gigi dia tersendiri. Yang kalau kita manusia pun ada gigi, gear ni pun ada gigi-gigi dia juga. Gigi yang terdapat pada badan gear ni berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Jadi terdapat banyak jenis gear kat sini. Gear yang dalam cikgu tunjuk kereta mainan tu pun ada antara gear-gear kat sini Kita ada gear taji, gear serong, gear helix, gear rak, gear dalam, gear tulang, gear serong, gear meter, gear beritan dan gear skru. Ada apa ni? Ada 10 jenis gear Ingat dia punya gear ni fungsi dia untuk memindahkan kuasa Okay, ini gear, ini gambar gear. Jangan kamu, cikgu harap kamu tak bukan gear yang motor ke ataupun gear kereta Jangan ingat gear tu ini gear yang kita belajar dalam komponen mekanikal. Okay, kemudian komponen yang kedua adalah komponen mekanikal pautan. Okay, ni cikgu rasa biasalah. Ada setengah rumah ada. Pautan tu berfungsi sebagai komponen yang menghubungkan sesuatu bahan. Ni contoh pautan. Ataupun kalau dalam buku teks tu dia buat contoh contoh pintu dekat pintu. Biasa pintu pejabat ada benda ni. Okey. Kemudian komponen seterusnya. Okey, tuas. Tuas ni ada banyak dalam peralatan yang kamu guna antaranya kamu guna gunting. Gunting tu kita ada juga komponen mekanikal tuas kemudian kita ada ni kita sorong ni. Kita sorong pun kita ada juga. Ini pun kita ini pun dinamakan sebagai salah satu alat yang menggunakan mekanikal iaitu tuas Kemudian stapler pun sama, stapler yang biasalah yang kita guna. Stapler pun ada juga menggunakan komponen mekanikal tuas Jadi ketiga-tiga alatan ni cikgu rasa semua orang pernah guna dan ini melibatkan salah satu komponen mekanikal iaitu tuas. Nanti dia ada tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan tuas kelas ketiga Okey, nanti ni boleh tengok dalam buku teks muka surat 45 contoh dia. Ini secara cikgu nak pergi secara terus je dulu Okey, kemudian kita ada takal komponen mekanikal yang seterusnya adalah takal. Okey, takal tu digunakan dalam mengangkat beban yang berat. Contohnya apa dia ni? Gambar apa ni? Crane gambar crane. Okey, ini menggunakan komponen mekanikal takal Okey. Kemudian kita ada komponen mekanikal tali sawat iaitu memindahkan tenaga pergerakan dari takal pemacu kepada takal dipacu. Contohnya gambar ni lah. Biasa jumpa kat mana benda ni? Gambar ni jumpa kat mana biasanya?
Basikal. Ha? Dekat lift biasa dekat lift pun ada benda ni, tali sawat ni. Okey, komponen mekanikal seterusnya adalah aci engkol dan aci sesondol. Itu menukarkan pergerakan putaran pada gerakan salingan. Ini biasanya banyak dalam kenderaan, dalam enjin kenderaan banyak menggunakan aci engkol dan aci sesondol ni. Biasa kita akan jumpa dalam kenderaan lah, dalam enjin kenderaan ya, kereta contohnya. Okey, kemudian kita ada komponen mekanikal gelongso, pergerakan pada garis lurus. Ini contoh-contoh peralatan yang menggunakan gelongso Okey, kemudian kita ada komponen mekanikal galas berbola. Galas berbola ni biasa ada kat tayar kereta lah. Ataupun ada permainan yang macam ni, yang pusing tu kan. Spin lah. Apa entah namanya spin apa. Apa nama dia? Benda ni. Okey. Spinner. Kemudian kita ada komponen mekanikal lepas tu kita ada komponen mekanikal bindu, mencengkam dan memutarkan mata gerudi. Biasa peralatan yang digunakan ni lah mesin gerudi ni mesin gerudi mudah alih ni Ni contoh komponen mekanikal bindu. Okey, kemudian kita ada komponen mekanikal rantai. Rantai pun termasuk dalam komponen mekanikal dia. Ini biasalah ada dekat dalam tayar motor, dekat motor dekat motor ataupun dekat basikal kan. Memindahkan pergerakan dari gegancu pemacu kepada gegancu dipacu. Okey, tengok lagi apa lagi ada. Okey, ni contoh komponen mekanikal untuk basikal Dalam basikal terdapat banyak komponen mekanikal dalam basikal terdapat banyak komponen mekanikal. Nanti boleh tengok dalam buku teks. Ini dalam basikal ada banyak komponen mekanikal Okey, dan cikgu percayalah semua orang pernah naik basikal, jadi dekat setiap bucu basikal tu, di setiap pipe-pipe basikal tu terdapat banyak sangat komponen mekanikal Okey, so itu adalah beberapa contoh komponen mekanikal yang kamu kena tahu Okey, soalnya kita nak belajar tentang komponen mekanikal je. Lagi satu slide cikgu nak kongsi ni dia. Okey, slide ni nampak? Dan slide yang lagi satu nampak tak? Yang ada 3 slide ni je yang ada bulat-bulat-bulat ni. Nampak tak kelas? Tak nampak cikgu. Nampak? Tak Terang nampak? Tak nampak cikgu, tak nampak. Kecil ke apa? Tak nampak lah cikgu. Nampak kecil ke? Tak nampak? Tak nampak, memang tak ada. Nampak langsung, tak nampak langsung. Okay, tak Tak nampak. nampak langsung lah cikgu. Okay, cikgu kongsi sekejap. Kita orang nampak hitam je. Okay, Betul lah, betul. Yang tadi nampak kan? Yang slide sebelum ni nampak kan? Nampak cikgu, lepas tu tak nampak. Okay, tak apa, cikgu kongsi yang lagi. Okay, ada tak? Nampak. Nampak. Yang ni yang kita nak yang hari ni dia punya tentang komponen mekanikal, tapi okay, kan? Okay kelas, benda ni slide yang cikgu share yang tadi dengan slide yang cikgu share yang ni, cikgu ada letak kat dalam Google Classroom tau, nanti boleh je tengok Okay, jadi untuk tajuk ni, untuk tajuk ni kita kena pasti pertama sekali maksud mekanikal tu apa dia. Ingat maksud mekanikal tu benda yang pergerakan, benda yang boleh bergerak. Apa-apa sajalah peralatan yang boleh bergerak ataupun apa-apa saja peralatan yang kita guna tu mesti ada komponen mekanikal. Di mana ni
Ada berapa komponen mekanikal tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 komponen mekanikal. Dalam setiap peralatan tu, dalam setiap peralatan yang kita guna dalam kehidupan kita seharian ni, mungkin terdapat satu atau dua komponen mekanikal kan. Mesti ada pun dalam handphone kita tu, confirm ada komponen mekanikal. Dan yang paling famous, komponen mekanikal yang paling famous kan adalah gear ni ni gear ni. Ni yang paling selalu famous lah Nanti cikgu tunjuk kalau cikgu pecahkan kita mainan anak cikgu, cikgu tunjukkan gear tu. Okey, lepas tu slide yang kedua ni. Okey, ini tadi fungsi setiap komponen mekanikal tadi tu. Yang tuil dengan tuas tu yang berkaitan dengan daya beban dengan fulcrum yang dekat dalam stapler, dalam kereta sorong dengan pelayar ni. Yang sistem tuil dengan tuas ni. Lepas tu aci sesondol tu membuka dan menutup injap tu biasa dalam kereta. Tali sawat ni menghubungkan takar pemacu dengan takar dipacu. Tali sawat ni biasa kat dalam lift dalam peralatan lift Lepas tu gear ada banyak jenis. Gear memang ada banyak jenis. Dalam skru pun ada gear. Okay. Kemudian dekat basikal kalau tengok buku teks nanti dekat basikal tu ada banyak sangat komponen mekanikal. Jadi kejap lagi kalau awak ada buat balik buku teks, siapa ada buat balik buku teks nanti, cuba tengok buku teks ni, muka surat Surat 48 buku teks surat 48. Ada buku teks, tengok nanti buku teks muka surat 48. Dia tanya, dia cakap bagaimana sistem mekanikal tu berfungsi Kita pilih basikal Kita pilih produk basikal sebabnya semua orang pernah naik basikal dan semua orang kebanyakannya ada basikal Jadi komponen mekanikal yang banyak sekali ada di basikal Okey, jadi tak ada apa. Okey, jadinya cikgu tinggalkan awak dengan awak cuba study sikit, cuba awak tengok semula tentang komponen-komponen mekanikal ni Boleh tak kelas? Cikgu stop sini boleh tak? Boleh. Okey. Boleh sambung makan kuih raya sambil study sikit tentang komponen mekanikal ni. So kerja kita, cikgu nak awak tolong buat satu peta minda berkaitan dengan komponen mekanikal macam ni. Macam gambar ni tadi. Ni je cikgu nak tahu benda ni. Komponen mekanikal ni. Cuba fahamkan lagi sekali tentang komponen mekanikal. Kita jumpa minggu ni dengan lagi satu minggu je, 2 minggu je kan, 2 hari je, 2 kali je. So hari ni dengan lagi satu hari lagi. So kita insyaAllah kita PDP seperti biasa kan. Okay, so tu saja untuk hari ni. Kena pasti lagi sekali tentang komponen mekanikal supaya lebih jelas. Kalau ada buku teks, boleh tengok buku teks. Okay, boleh kelas? Boleh? Boleh. Saya rasa tu je dulu pada hari ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Ego. Sama. Terima kasih.